Saya Nazirah dan bersama 4 ahli kumpulan lagi iaitu Nur Amira, Nur Fatin, Muhammad Aizat dan Aimin Shazwat telah membuat kajian bagi menghasilkan dokumentari ini yang berkisar tentang konsep seni bina Islam di negara tercinta kita iaitu Malaysia. Setiap tamadun yang telah wujud di dunia ini mempunyai seni binanya yang tersendiri. Seni bina adalah keindahan yang dicetuskan daripada kemahiran dalam binaan, reka bentuk binaan dan pertukangan. Seni bina juga merupakan sebahagian daripada bidang seni dan salah satu cabang kebudayaan dan tamadun yang dihasilkan oleh manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahawa setiap tamadun yang dicapai oleh manusia hanya dapat diabadikan dan terkenal sehingga ke hari ini melalui kepakaran seni bina. Kesenian Islam berkonsepkan keindahan atau sesebuah karya yang dizahirkan melalui daya kreatif yang berbagai dengan tujuan untuk membantu memeriahkan kebesaran Allah SWT. Seni bina juga berperanan dalam memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang mempunyai hubungan dalam segi material dan rohani. Islam telah menetapkan panduan supaya seni itu dapat memberikan fungsi yang sewajarnya dan menepati kehendak syariah Islam. Justru itu, seni bina Islam sentiasa disanjung dan dihargai kerana matlamatnya ialah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita dapat lihat pelbagai seni bina Islam yang ada di Malaysia. Contohnya seni bina masjid. Melalui seni bina bangunan masjid, ia menjadi penghubung antara manusia dengan Allah iaitu dengan meletakkan ciri-ciri seni bina Islam itu sebagai tanda kesedaran terhadap keagungan Allah. Oleh itu, kami akan menerangkan lebih terperinci berdasarkan objektif-objektif yang diperolehi daripada kajian kami. Saksikan. Dalam kajian ini, terdapat beberapa objektif iaitu yang pertama ialah mengkaji sejarah seni bina Islam pada binaan dan bangunan. Di Malaysia, pada tahun 1979, bermulanya beberapa bangunan dan binaan yang diterapkan unsur seni bina Islam. Contohnya, Masjid Al-Mukarramah yang terletak di Bandar Seri Damansara. Masjid Al-Mukarramah mengambil konsep yang diilhamkan oleh seni bina Anatolian dan Ottoman dari Turki. Ianya mempunyai ciri-ciri seni bina Islam tradisional dan dipamerkan melalui pengasingan bahagian dalaman dari pandangan luar oleh dinding granit bahagian atas dinding granitan. Terdapat banjaran kubah-kubah berbulat yang mengelilingi kubah utama. Pada 4 penjuru kubah utama, terdapat pula kubah-kubah kecil yang apabila disatukan dengan kubah-kubah berbulat memperlihatkan ciri-ciri seni bina Ottoman yang kaya gabungannya. Kubah-kubah yang dipadankan pula dengan sepasang menara yang diilhamkan dari Masjid Sultan Ahmed di Istanbul, Turki. Kami juga telah mengkaji Masjid Ubudiyah di Kuala Kangsar. Mengikut cacatan sejarah, masjid berkenaan tampil dengan pengaruh seni bina Islam Moor yang direka bentuk arkitek Kerajaan Negeri Melayu A.B. Hubert. Reka bentuk masjid ini bermaksud pengabdian kepada Allah yang Maha Agung, begitu unik dan menarik. Selain itu, terdapat 16 menara kecil di sekeliling bumbung masjid yang juga dihiasi dengan kubah lebih kecil. Jumlah kubah dan menara dikatakan mengambil sempena aturan gelaran orang-orang besar Perak iaitu orang besar 4, orang besar 8 dan orang besar 16. Tiang ruang mimbar dalam masjid ini dibina daripada batu marmar berwarna coklat, sementara dindingnya mempunyai reka bentuk melambangkan Islam. Di ruang dalaman mimbar pula terdapat hiasan lampu dan dinding berbagai warna. Sementara mimbarnya dibuat daripada kayu berbukit tinggi, berukiran warisan tradisional dan Kesultanan Melayu. 4 anjung dibina di sekeliling binaan utama sebagai lalu masuk ke serambi masjid menyelahkan identiti kukuh terhadap elemen seni bina Islam. Walaupun berusia ratusan tahun, nilai seni rekanya juga begitu tinggi dan unik mengangkat masjid berkenaan sebagai antara masjid terindah dalam negara dan merupakan simbol kesenian Islam di Malaysia.
Seni bina masjid di Malaysia mempunyai dua bentuk yang berlainan, iaitu bentuk dari pengaruh tradisi serantau yang dikenali juga sebagai masjid tradisional ataupun masjid berbumbung. Bentuk masjid yang kedua pula adalah masjid berkubah. Ia merupakan satu bentuk masjid yang mendapat pengaruh Asia Barat dan India. Setiap bentuk masjid tersebut mempunyai nilai murni yang tersendiri. Yang pertama adalah nilai murni bumbung masjid. Masjid tradisional mempunyai bentuk bumbung berlapis. Bumbung tingkat terbawah berserta lantai melambangkan syariat serta amal perbuatan manusia. Bumbung tingkat kedua pula melambangkan tarekat, yakni jalan untuk mencapai keredaan Allah SWT. Bumbung tingkat ketiga pula melambangkan hakikat, yakni nilai kerohanian pada amal perbuatan seseorang. Bahagian puncak atau mastaka melambangkan makrifat, yakni tingkat mengenal Tuhan yang maha tinggi. Seterusnya ialah masjid berkubah. Nilai murni pada kubah tersebut ialah merupakan simbol kosmos yang menghubungkan dunia dengan akhirat. Seterusnya, seni hias pada masjid. Terdapat dua jenis seni hias yang digunakan dalam mengindahkan masjid, iaitu seni halus yang menghasilkan seni ukir dan seni kat. Kedua-dua jenis seni hias ini diukir pada kayu. Ukiran kayu ini terdapat di bahagian kepada pintu, tingkap, dinding pemindang di antara dewan sembahyang dan serambi mimbar, pemindang serambi cucuran atap setiap tingkat bumbung dan mahkota atap. Nilai murni bagi seni hias masjid pula yang pertama ialah keindahan masjid, iaitu menggalakkan perhiasan indah. Seni bina Islam menunjukkan bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, area yang mengagumkan seni khat dan ukiran yang kreatif. Ukiran juga menjadi lebih berseni apabila berhiasi kaca bertahta batu permata yang berfungsi melengkapkan binaan, melahirkan ketenangan dan menunjukkan keunikan seni bina Islam. Seterusnya, nilai murni yang kedua adalah mempunyai elemen estetik. Seni bina Islam menggalakkan nilai estetik. Binaan bangunan dihiasi dengan ukiran arabes, motif kaligrafi, geometri dan cakrawala yang berfungsi memberikan ketenangan dan keselesaan. Objektif yang ketiga telah kami kaji adalah mengenal pasti potensi dalam memelihara dan memelihara pembinaan seni bina Islam di Malaysia. Apabila menyentuh soal kesenian dalam Islam, rata-rata berfikir bahawa kesenian adalah cabang yang membawa kepada hiburan. Pemikiran konvensional sebegini menghalang kita daripada meneroka kesenian dan kebudayaan yang kita warisi dengan lebih mendalam lagi. Sedar atau tidak, pemikiran ini telah membuatkan masyarakat kita kian lupa akan kesenian dan kebudayaan bangsa sendiri, terutamanya aspek-aspek kesenian yang berteraskan Islam sebagai pemegangnya. Oleh itu, usaha memartabatkan seni, budaya dan warisan memerlukan perancangan yang bersepadu dan tersusun. Usaha yang berterusan untuk membangunkan nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan kehormatan dalam mencapai matlamat pembangunan, terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. Bagi memupuk penghayatan yang lebih baik kepada budaya, seni dan warisan di kalangan rakyat, akses kepada aktiviti kesenian dan kebudayaan harus ditingkatkan, manakala penglibatan aktif ke semua komuniti mesti digalakkan. Sehubungan ini, program merakyatkan seni dan budaya yang bertujuan untuk mendekatkan seni kepada masyarakat serta menjadikan seni yang berteraskan ajaran Islam sebahagian daripada kehidupan seharian perlu dijayakan. Apa yang saya dapat melalui proses dokumentari ini adalah setelah melihat dan menghayati seni bina Islam di Malaysia, keunikan seni bina itu jelas terselah. Keunikan itu berkaitan dengan struktur bangunan tersebut yang menerapkan pelbagai konsep, identiti maupun dekorasinya.
Oleh itu, hasil seni bina Islam haruslah dibanggakan oleh umat Islam pada hari ini dan kita harus mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah bercirikan seni bina Islam walaupun tempat tersebut mempunyai nilai komersial untuk pembangunan. Melalui perhatian saya, seni bina Islam juga telah menunjukkan lambang keagungan sekaligus menunjukkan identiti Islam. Seni yang terhasil akan menjadi mercu kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. Situasi ini sudah dinyatakan oleh Ibnu Khaldun. Sememangnya, keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur berdasarkan pencapaian dalam bidang itu. Oleh itu, kita harus bangga dan digalakkan mempromosi seni bina Islam menerusi media masa agar terus terpelihara. Apa yang saya dapat pelajari adalah seni tidaklah bermaklumatkan hiburan atau keseronokan semata-mata. Hal ini kerana Islam telah menetapkan panduan supaya sesebuah seni itu harus disanjung dan dihargai kerana maklumatnya adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Motif seni itu bermaklumatkan makruf iaitu kebaikan, halal dan berakhlak. Seni itu juga dapat meningkatkan daya intelek dan emosi. Apa yang dapat saya pelajari adalah masjid merupakan institusi utama dalam kebudayaan seni bina Islam yang membawa impak terhadap perkembangan agama Islam. Masjid dibina dengan pelbagai bentuk, gaya, corak dan penampilan mengikut zaman dan waktu berdasarkan latar belakang manusia yang membinanya kerana orang yang mendirikan masjid akan mendapat keredaan. Masjid juga memberi satu input yang positif dalam menjalinkan hubungan mesra antara masyarakat setempat dalam sesebuah bandar atau kampung melalui program-program yang dijalankan di situ. Saya mendapati bahawa seni bina dapat membentuk umat yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembinaan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Umat Islam dapat menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah melalui peribadahan dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Oleh itu, fungsi masjid adalah sebagai institusi yang tertinggi dalam pembentukan masyarakat dan perpaduan sejagat.